Pembelajaran mesin. Machine learning, pembelajaran mesin, adalah cabang daripada kecerdasan buatan yang melibatkan pembangunan sistem yang boleh belajar dan meningkatkan prestasi mereka sendiri dari pengalaman tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam pembelajaran mesin, algoritma dan model komputer digunakan untuk menganalisis data, mengenal corak, dan membuat keputusan atau ramalan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Sebagai contoh, bayangkan kita ingin membina sistem yang boleh mengenal haiwan berdasarkan gambar-gambar yang diberikan. Dalam pembelajaran mesin, kita akan menggunakan set data yang mengandungi gambar-gambar haiwan yang dilabelkan dengan betul, contohnya, gambar-gambar kucing, anjing, dan burung. Kita kemudian memasukkan data ini ke dalam algoritma pembelajaran mesin yang akan mempelajari ciri-ciri unik setiap jenis haiwan dan menggunakan pengetahuannya untuk mengenal haiwan-haiwan yang baru berdasarkan ciri-ciri yang telah dipelajari. Perbezaan antara machine learning dan kecerdasan buatan, AI, adalah seperti berikut. Machine learning merupakan salah satu cabang di dalam bidang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merangkumi pelbagai teknik, termasuk machine learning, tetapi juga termasuk bidang-bidang lain seperti pemprosesan bahasa semula jadi, natural language processing, robotik, dan banyak lagi. Jadi, machine learning merupakan satu komponen penting di dalam bidang yang lebih luas, iaitu kecerdasan buatan. Penggabungan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam pembentukan ejen-ejen buatan, artificial agencies, membolehkan ejen-ejen ini belajar melalui algoritma dan model-model yang diberikan oleh pembelajaran mesin. Ejen-ejen ini boleh diprogram untuk menilai persekitaran mereka, membuat keputusan berdasarkan data yang mereka terima, dan mengadaptasikan tindakan mereka dari masa ke masa berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Contohnya, robot yang belajar berjalan melalui penggunaan pembelajaran mesin. Ia mungkin mula-mula cuba beberapa cara berbeza berjalan, mengumpul data tentang keberkesanan setiap kaedah, dan kemudian menggunakan maklumat itu untuk meningkatkan cara berjalan yang paling berkesan. Perbezaan antara kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan, AI merujuk kepada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berfikir dan meniru tindakan manusia. Ia merangkumi pelbagai teknik, pendekatan, dan teknologi yang membolehkan mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti penyelesaian masalah, memahami bahasa semula jadi, mengenal pasti corak, dan membuat keputusan. Pembelajaran mesin, ML. Pembelajaran mesin merupakan satu subsection AI yang melibatkan mengajar mesin untuk belajar dari data dan meningkatkan prestasi mereka dari masa ke masa tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk tugas tertentu. Algoritma ML menggunakan teknik statistik untuk membolehkan mesin meningkatkan prestasi mereka dalam suatu tugas melalui pengalaman. Berbeza dengan diprogram secara eksplisit, algoritma-algoritma ini mempelajari corak dan hubungan dari data untuk membuat ramalan, keputusan, atau mengenal pasti corak. Pada dasarnya, walaupun AI bertujuan untuk mencipta mesin pintar yang mampu meniru tingkah laku dan keupayaan kognitif manusia, pembelajaran mesin adalah kaedah dalam AI yang memberi tumpuan kepada membolehkan mesin untuk belajar dari data dan meningkatkan prestasi mereka dalam suatu tugas dari masa ke masa. AI merangkumi pelbagai teknik selain daripada pembelajaran mesin, seperti sistem pakar, sistem berasaskan peraturan, pemprosesan bahasa semula jadi, penglihatan komputer, dan robotik. Pembelajaran mesin pula merupakan satu subsection dalam AI yang khususnya berurusan dengan algoritma yang boleh belajar dari dan membuat ramalan atau keputusan berasaskan data. Terdapat 3 jenis utama machine learning. 1. Pembelajaran terawasi. Supervised learning ini melibatkan melatih model pada dataset yang diberi label, di mana algoritma mempelajari pemetaan data input kepada output yang betul dengan membuat ramalan dan menyesuaikan parameter secara sewajarnya. Sebagai contoh, dalam penapis email spam, algoritma mempelajari dari email yang diberi label spam atau bukan spam untuk meramalkan sama ada email baru adalah spam atau bukan. 2. Pembelajaran tanpa pengawasan. Unsupervised learning di sini
algoritma berurusan dengan data tanpa label dan cuba untuk mencari corak tersembunyi atau struktur asas di dalamnya. Algoritma pengumpulan kumpulan data, sebagai contoh, mengumpulkan titik data yang serupa tanpa label yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Pembelajaran penguatan. Reinforcement learning ini melibatkan melatih algoritma untuk membuat urutan keputusan. Algoritma mempelajari dengan menerima maklum balas dari tindakan-tindakannya dalam persekitaran, membenarkan ia untuk menentukan urutan tindakan terbaik untuk mencapai matlamat tertentu. Kaedah ini lazim digunakan dalam melatih ejen AI dalam permainan atau robotik. Machine learning digunakan dalam pelbagai bidang seperti keuangan, penjagaan kesihatan, pemasaran, pengenalan imej dan suara, pemprosesan bahasa semula jadi, sistem-sistem cadangan, dan kenderaan autonomi, di antara lain. Ia adalah alat yang berkuasa untuk mengekstrak maklumat penting dari dataset besar dan membuat ramalan atau keputusan yang tepat berdasarkan data tersebut. Ejen tiruan belajar melalui pelbagai kaedah, terutamanya diilhamkan oleh cara manusia dan organisma hidup lain belajar. 1. Pembelajaran terawasi. Ejen belajar daripada contoh-contoh yang diberi label. Mereka diberikan data input bersama-sama dengan output yang betul. Melalui pendedahan kepada pasangan-pasangan ini, ejen menyesuaikan parameter dalaman untuk memetakan input kepada output dengan betul. Sebagai contoh, dalam pengenalan imej, sebuah ejen belajar mengenal pasti objek dengan diberikan imej yang diberi label mengenai objek tersebut. 2. Pembelajaran tanpa pengawasan. Dalam pendekatan ini, ejen mempelajari corak dan struktur daripada data tanpa label. Mereka meneroka data untuk mencari corak atau kumpulan data tanpa bimbingan langsung. Algoritma pengumpulan kumpulan data adalah contohnya, di mana ejen menemui persamaan atau hubungan di antara titik data tanpa kategori yang telah ditetapkan. 3. Pembelajaran penguatan. Ejen belajar melalui cubaan dan kesilapan dalam persekitaran di mana mereka menerima maklum balas berdasarkan tindakan mereka. Mereka belajar untuk membuat turutan keputusan dengan matlamat memaksimumkan ganjaran kumulatif. Permainan, robotik, dan kenderaan autonomi sering menggunakan pembelajaran penguatan. 4. Pembelajaran separuh terawasi. Kaedah ini menggabungkan data yang diberi label dan tanpa label untuk mempelajari corak. Ia menggunakan sejumlah kecil data yang diberi label dengan sejumlah besar data tanpa label untuk meningkatkan ketepatan dan kecekapan pembelajaran. 5. Pembelajaran sendiri terawasi. Ejen mempelajari daripada data itu sendiri tanpa label yang diberikan secara langsung oleh manusia. Mereka menghasilkan label mereka sendiri daripada data input, seperti meramalkan bahagian-bahagian yang hilang dari input atau menyelesaikan tugas-tugas awal untuk mempelajari representasi yang berguna. 6. Pembelajaran pemindahan. Ejen menggunakan pengetahuan yang diperolehi daripada satu tugas untuk meningkatkan pembelajaran atau prestasi dalam tugas yang berkaitan. Ini membantu dalam situasi di mana data yang diberi label untuk tugas sasaran adalah terhad. Kaedah pembelajaran ini dilaksanakan melalui algoritma dan model yang direka bentuk untuk memproses dan belajar daripada data, membuat penyesuaian dan ramalan berdasarkan corak yang mereka kenal pasti. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat bergantung kepada tugas dan data yang ada.